وعلى وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أعنا لما تعرف أوامرك ونعرف وإلهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوحي وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا سرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المصلح تعالى نفعنا بهم في الدارين. من maka mekurnianya akan dia itu seolah-olah firman-Nya Ta'ala kepada umatnya. Itu pesuruh yang pesuruh telah benar hamba-Ku yang mengakukan dirinya pesuruh itu pada tiap-tiap perkara hukum-hukum, janji-janji dan lainnya yang ia sampaikan kamu akan dia dan ia khabarkan daripadaku. Kita ulang balik. Jadi masalah mustahil lawan bagi sidik. Mustahil yang melawanikan sifat sidik itu ialah dusta. Maka dalil dianya ialah kerana mekurnia Allah Ta'ala akan pesuruhnya, kerana mekurnia Allah Ta'ala akan pesuruhnya akan satu-satu daripada mukjizat. Jadi dalil yang menunjuk di atas wajib sidik dan mustahil dusta, dalil yang menunjuk di atas wajib oleh segala rasul bersifat dengan sifat sidik, dan juga dalil yang menunjuk di atas mustahil atas segala rasul bersifat dengan sifat dusta, maka dalil itu ialah mukjizat. Dalilnya ialah mukjizat, setiap-tiap satu mukjizat yang berlaku pada segala rasul-rasul itulah jadi dalil yang menunjuk di atas wajib bersifat dengan sifat sidik dan mustahil bersifat dengan sifat dusta. Maka mukjizat itu jadi dalil. Mukjizat itu huraian tentang mukjizat kita dah habis, kita dah lepas. Maka mukjizat itu jadi dalil. Mukjizat itu jadi dalil bagi wajib sidik, mustahil dusta. Kenapa dijadikan mukjizat itu, diri mukjizat itu ialah dalil? Maka dia katanya di sini kita tengok kepada matan saja dulu. Untuk nak bagi senang kita faham. Mukjizat tu kita baca matan yang ada kat lingkungan.
Yang dekat lingkungan tu matan, kita baca matan saja dulu. Mukjizat itu dia katanya seolah-olah permannya kepada umatnya. Telah benar hamba-Ku itu. Tiap-tiap perkara yang ia sampaikan kamu daripada aku. Ini nak menyatakan wajah yang mana mukjizat itu jadi dalil bagi wajib sidik dan mustahil dusta. Sebabnya dia katanya seolah-olah perman. Mukjizat itu seolah-olah perman. Ini seolah perkataan Allah. Seolah-olah permannya, tapi bukan perman Allah betul-betul. Seolah-olah. Seolah-olah perman Allah Ta'ala kepada umatnya. Seolah-olah Tuhan bercakap bersama umat Rasul. Jadi mukjizat tu Allah Ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Rasul. Allah Ta'ala bagi berlaku mukjizat kepada Rasul di atas tangan Rasul itu maka beri berlaku mukjizat itu pada maknanya seolah-olahnya Allah Ta'ala bercakap dengan kita, dengan umat Nabi. Allah Ta'ala bercakap dengan secara buat perjaminan. Allah Ta'ala bercakap, Allah Ta'ala berfirman kepada kita, kepada umat sebagai perjaminan. Macam mana cakapan Allah, telah benar hamba-Ku. Hamba tu siapa? Ialah Rasul itulah. Telah benar hamba-Ku itu. Telah benar hamba-Ku, hamba yang jadi Rasul pada tiap-tiap perkara. Pada tiap-tiap perkara yang ia persampaikan kamu. Setiap-tiap perkara yang Rasul itu menyampai kepada kamu, wahai manusia. Menyampai itu perkara yang dia menyampai itu terima daripada Allah, iaitu daripadaku. Jadi Tuhan bagi mukjizat kepada sekalian Rasul, maka mukjizat itu dimenyaksi oleh segala umat. Dimenyaksikan oleh umat. Maka mukjizat Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Rasul itu seolah-olah Allah Ta'ala permannya begitu. Maka Allah Ta'ala perman katanya sebagai nak bagi akuan, nak bagi penjaminan katanya Rasul ini tak dusta. Jadi mukjizat itulah sebagai penjaminan katanya orang jadi Rasul itu tak dusta. Jadi gini, sekiranya kalau orang jadi Rasul itu dusta, Allah Ta'ala tak bagi mukjizat. Kalau orang jadi Rasul itu berdusta, Allah Ta'ala tak bagi mukjizat. Maknanya Allah Ta'ala bagi mukjizat itu menunjuk kata dia itu sebenar. Jadi Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Nabi Muhammad itu masalah. Mukjizat bermacam-macam mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad. Itu seolah katanya, seolah Allah Ta'ala bercakap bersama kita. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita umat Nabi Muhammad bahawasanya Tuhan jamin katanya benar. Telah benar hamba-Ku, Muhammad tu hamba Allah. Benar. Pada tiap-tiap perkara. Pada tiap-tiap perkara yang dia sampaikan kepada kamu. Ikutlah apa-apa perkara yang Nabi Muhammad sampai kepada kamu, itu benar kesemuanya. Yang mana Muhammad itu sampai kepada kamu, dia bukan rekahan dia sendiri daripadaku, mana itu ambil daripada Allah Ta'ala kesemuanya. Jadi setiap-tiap perkara yang Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, itu semuanya daripada Allah. Maka semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah benar kesemuanya. Jadi seolah katanya mukjizat Allah Ta'ala yang bagi kepada Nabi Muhammad itu
Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Nabi Muhammad tu seolah Allah Ta'ala cakap bersama kitanya begitu. Seolah Allah Ta'ala pesan kepada kita, beritahu, katanya, kamu kalau apa-apa Muhammad menyampai kepada kamu, kamu tahulah kata itu sebenar. Itu daripada aku. Seolah Allah Ta'ala bercakap begitu. Seolah Allah Ta'ala bercakap begitu, katanya, kamu ingat, apa-apa yang Muhammad itu sampaikan kepada kamu, kesemua itu daripada aku. Dan yang dia sampaikan daripada aku itu adalah sebenar kesemuanya. Tengok, seolah kata, kalau dia tak sebenar, aku tak bagi mukjizat kepada dia. Begitu. Sebab seolah katanya, apabila tengok contohnya seorang tu, apabila kerajaan latih dia bagi dia jadi polis, masalah. Apabila Allah Ta'ala itu, apabila kerajaan latih dia seorang tu jadi polis, masalah, maka kerajaan bagi satu kad kepada dia. Bagi uniform pada dia, uniform polis, dan bagi kad pula. Maka apabila dia nak takar orang, walaupun dia tak pakai uniform, tapi dia tunjuk kad dia. Tunjuk kad. Kita pun tengok, betul, kau ni polis. Jadi bagi kad itu menunjuk katanya akuan daripada kerajaan bahawasanya orang ni betul dia jadi polis. Betul, kalau dia mengaku kata dia jadi polis, tapi kita tanya mana kad kau nak tengok, dia tak boleh nak bagi. Maka itu kita syak lah kata dia ni betul ke tidak. Sebab itu sebagai penjaminan. Sebagai penjaminan daripada pihak kerajaan, katanya betul orang ni jadi polis. Begitulah. Itulah yang dibagi. Contohnya begitu juga orang jadi polis, kerajaan bagi kereta polis kepada dia. Kita tengok orang ni kalau bukan polis tak boleh nak naik kereta itu. Maka itu menunjuk katanya sebenar orang ni jadi polis. Kalau tidak, tak dibagikan kereta itu. Itulah. Maka sini pun demikianlah. Jadi Allah Ta'ala bagi mukjizat itu sebagai penjaminan daripada pihak Allah Ta'ala di atas katanya Rasul itu sebenar. Jadi pada maknanya dia bercakap begini kepada kita. Dia bercakap katanya telah benar hamba-Ku, telah benar hamba-Ku itu pada tiap-tiap perkara yang ia persampaikan kamu, yang dia menyampai, yang dia bagi tahu kepada kamu. Perkara yang dia sampai itu terima daripada Allah, wahyu daripada Allah. Di mana kata daripadaku. Kalau bahasa Arab, sadaqa abdi. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Sadaqa abdi fi ma yuballighu anni. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Makna tu makna dia terjemah daripada bahasa Arab. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Jadi pendek katanya mukjizat itu sebagai penjaminan. Kata orang jadi rasul tu benar. Kalau tidak, Allah Ta'ala tak bagi mukjizat. Begitulah. Sebab tu kita tahu di berlaku mukjizat tu, katanya dia sebenar, bukan dia dusta. Tengok dia katanya, maka mengkurnianya Allah Ta'ala, maka mengkurnia oleh Allah, akan pesuruh akan Rasulullah mengkurnia bagi itu seolah-olah firman Allah. Seolah Allah Ta'ala itu bercakap kepada umatnya itu pesuruh. Baca begitu ya. Kepada umatnya itu, nya itu siapa? Pesuruh.
Pesuruh tu tafsirnya. Kepada umatnya itu siapa? Nya tu siapa? Pesuruh. Begitu. Pesuruh tu tafsirnya. Sebab nya tu kalau bahasa Arabnya dhamir. Dhamir ghaib mesti ada tempat rujuk. Nya siapa nya? Pesuruh. Begitu. Seolah-olah firman-Nya, firman Allah Ta'ala kepada umatnya itu, umat siapa? Umat pesuruh tu lah. Apa firman Allah yang kata seolah-olah dia firman? Telah benar hamba-Ku, telah benar hamba-Ku, hamba-Ku yang mana? Yang mengaku dirinya pesuruh, yang mengaku diri kata dia ni jadi pesuruh. Yang mengaku dirinya pesuruh, mana hamba Allah yang mengakukan dirinya ialah pesuruh. Dia mengaku dulu. Belum pada nak menyampai. Sebab Nabi Muhammad mana-mana itu pun Nabi Muhammad mesti kena bagi tahu ke orang dulu kata dia ni adalah pesuruh Allah. Dia adalah suruh Allah. Bukan katanya sampai masa cerita. Dia pertama kalinya dia kena menzahirkan diri dia dulu, kena maklumkan diri dia dulu, kena mengenalkan diri dia kata dia ni adalah pesuruh Allah. Itu pertama. Belum pada nak menyampaikan apa-apa perkara yang dia nak menyampai, pertama kalinya dia mengenalkan diri. Katanya saya ni adalah Rasulullah. Saya ni adalah Rasulullah. Saya ni adalah pesuruh Allah. Itu pertama kali dia bagi tahu. Sebab tu ada banyak inni Rasulullah ilaikum. Artinya arsalanillahu ilaikum, mengutus oleh Allah Ta'ala akan daku kepada kamu. Itu Nabi dakwah begitu dulu. Sebab tu dia nak cakap apa-apa, jadi kena tahu dulu dia cakap, nak cakap pasal apa, siapa yang suruh menyampai dengan benar begini. Jadi pertama kalinya orang jadi rasul siapa-siapa sekalipun, lain pada Nabi Muhammad sekalipun. Pertama kali dia nak cakap dengan manusia, dia kena bagi tahu dulu katanya dia ni adalah utusan Allah, pesuruh Allah, Rasulullah. Malaikat sudah maklum. Malaikat orang terkenal, dia tak payah mengenalkan diri lah. Tapi awal-awal dia nak menyampai itu, kita tengok pada awal-awal Islam. Cerita awal-awal tu, apabila Nabi mulai nak menyampai, adalah Nabi beritahu kepada umat, kepada orang Mekah kata dia ni adalah Rasulullah. Sebab tu ada ceritanya apabila disuruh kum fa'anzir, apa dia? Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa siyabaka fatahhir. Apabila selepas pada pembukaan wahyu, selepas pada pembukaan wahyu, kita maklum bahawasanya pembukaan wahyu itu turun ayat Iqra' bismi rabbika, kan? Kemudian cerita di situnya adalah Jibril datang ke dalam gua tu, dia tu takut, hingga balik kepada rumahnya berselimut. Kemudian sampai masa Allah Ta'ala turun pula ayat katanya, ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir. Hendak bangkit, hendak bangun, hendak bangkit oleh kamu, fa'anzir, maka hendak menakuti oleh kamu akan kaum kamu. Di situ Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad mulai menyampai. Mulai menyampai. Apabila Allah Ta'ala mulai menyampai, Nabi Muhammad pun dia naik di atas satu bukit kat Mekah. Maka dia menyuruh dengan suara yang kuat. Dia suruh, wahai orang Mekah, wahai keturunan manusia yang berketurunan Banu tu Banu ni, maka manusia datang berkumpul ramai-ramai kat bukit itu. Maka Nabi naik di atas bukit untuk nak jadi duduk di tempat tinggi. Lalu tu dia menyampai, pertama kali dia menyampai katanya, dia mengaku kata dia ni adalah Rasulullah.
Dia mengaku dia ni adalah Rasulullah. Maka dengan sebab pengakuan dia pertama kali kata dia jadi Rasul, sebab itulah setengah-setengah orang kafirnya tanya, mana tanda kau jadi Rasul? Mana tanda engkau jadi Rasul? Maka dilakukan mukjizat-mukjizat. Dilakukan mukjizat-mukjizat. Tapi begitulah mukjizat, tujuannya dilakukan mukjizat untuk nak apa dia? Nak menjamin katanya, nak mengakui bahasanya betul yang dia mengaku kata dia jadi Rasul. Telah benar hamba-Ku yang mengakukan dirinya pesuruh. Itu. Hamba-Ku itu. Hamba-Ku tu, tengoklah Nabi Muhammad. Nabi lain-lain lagi. Pada benar-benar pada tiap-tiap perkara. Betul-benar pada tiap-tiap perkara. Apa dimaksud dengan perkara itu? Apa yang dimaksud dengan tiap-tiap perkara? Hukum-hukum. Ini hukum-hukum nak tafsirkan tiap-tiap perkara. Kalau orang tanya tiap-tiap perkara tu apa benda? Tiap-tiap perkara tu terdiri daripada hukum-hukum. Benda tu wajib, benda ni wajib. Yang tu sunat, yang ni halal, yang ni harus, yang tu haram, yang ni makruh. Itu hukum-hukum. Hukum syar'an. Dan janji-janji. Janji banyaklah janji. Janji nak balas baik kepada orang yang taat kepada Allah. Janji maknanya perkara-perkara yang Allah Ta'ala janji dengan hamba-Nya. Janji ini bukan Nabi Muhammad buat janji. Allah Ta'ala menjanji, Nabi Muhammad menyampaikan. Kata Allah ada berjanji. Dan janji yang mana Allah janji nak bagi balasan baik kepada orang yang taat. Janji dibalaskan azab bagi mereka yang deraka. Itu janji-janji. Dan lainnya, banyaklah perkara yang Nabi menyampaikan itu terdiri pada hukum-hukum dan janji-janji. Apa lagi nisbah adab. Seperti yang sebut dalam kitab Faridah tadi. Perkara yang Nabi menyampaikan itu banyak. Hukum-hukum yang terkandung dalam kalimah Muhammad Rasulullah itu ialah. Yang terkandung di dalam dua kalimah Rasulullah itu ialah. Apa dia? Perkara-perkara yang disampaikan. Daripada bab tauhid Allah, bab aqaid, bab hukum, bab janji, kisah-kisah orang dulu yang Nabi menyampaikan semenjak daripada dia jadi Rasul sehingga dia tu wafat. Itu masuk dalam katanya tiap-tiap perkara. Tiap-tiap perkara yang disampaikan. Yang ia hamba-Ku persampaikan kamu. Yang dia hamba ini menyampaikan kepada kamu. Menyampaikan itu mana bagi tahu kepada kamu. Yang ia hamba-Ku persampaikan kamu ini menyampaikan kepada kamu. Sampai-sampai akan tiap-tiap perkara. Apa makna menyampaikan? Dan ia khabarkan. Tu mana menyampaikan. Dia khabar, dia bagi tahu. Sebab kita nak tahu dari mana kalau Rasul tak menyampaikan, apa maksud kata menyampaikan? Dia khabar tu lah. Dia khabar kepada kita katanya kena sembahyang 5 waktu. Dia khabar kepada kita katanya kita ni kena puasa bulan Ramadan. Kita tak boleh berjudi, kita tak boleh bercuri. Katalah. Allah satu, Allah kuasa. Itu kalau bab aqaid. Itu yang dia khabar kepada kita. Yang ia mempersampaikan akan kamu, akan tiap-tiap perkara. Dan ia khabarkan. Makna samalah mempersampai itu. Mempersampai daripadaku. Maksud kata mempersampai daripadaku itu maknanya benda yang Nabi, yang Rasul itu, yang pesuruh itu menyampai bukan rekahan dirinya sendiri.
Bukan dia nak cerita apa, ikut dia suka hati dia nak cerita lah. Bukan begitu. Maknanya segala dia yang menyampai sebab dapat terima dari arahan daripada Allah untuk menyampai. Nah, jadi maknanya menyampai ni sebab Allah Ta'ala suruh menyampai. Menyampai benda yang disampaikan seperti sembahyang 5 waktu, seperti wajib puasa Ramadan, itu terima daripada Allah. Jadi maknanya dia terima daripada Allah, dia bagi kat kita. Dia terima daripada Allah, dia bagi kat kita. Senangnya cakap memang begitulah. Kalau benda tu seolah kata dia terima daripada Allah, dia bagi kat kita. Kalau nak katanya apa hukum-hukum dan janji-janji dan lain-lain lagi tu seolah katanya dia ni orang tengah saja. Dia ni orang tengah, dia terima daripada Allah, dia bagi kat kita. Dia terima daripada Allah, dia bagi kat kita. Jadi yang dia bagi-bagi itu bukan daripada sendiri dia, terima daripada Allah. Begitulah hukum-hukum kata wajib puasa, wajib apa semuanya, itu bukan dia pandai dari fikir, kita ni nak suruh umat kita buat apa. Fikir-fikir, kita kena suruh dia salat 5 waktu. Fikir-fikir pula kita kena suruh, aku ni kena suruh umatku puasa pula bulan Ramadan. Aku ni fikir-fikir pula aku ni kena larang umatku berzina. Bukan dia begitu. Bahkan yang mana dia kata, yang di mana dia menyampai, yang dia khabar pada kita bukan daripada pihak sendiri dia. Bukan. Bahkan itu daripada Allah. Seolah kalau barang tu terima daripada Allah, bagi kepada kita. Itu maknanya, persampaikan kamu daripadaku. Daripada aku, daripada Allah. Habis di situ. Jadi kembali pada asal pulanya, pendek katanya apa dia? Mukjizat itu sebagai pengakuan Allah, katanya Rasul itu sebenar. Jadi pasal Allah Ta'ala bagi berlaku mukjizat tu, tujuan satu hikmat dianya ialah satu hikmatnya, lain lagi menunjuk kata Allah kuasa. Setengah daripada hikmat dilakukan mukjizat pada tangan Rasul itu ialah nak buat pengakuan, nak aku bahawasanya Rasul itu adalah sebenar. Setiap perkara yang dia menyampai adalah sebenar daripada Allah Ta'ala. Setiap perkara yang dia menyampai adalah sebenar daripada Allah. Maka itulah dalilnya. Kenapa begitu? Kenapa begitu pula? Maka jikalau dusta fusuruh pada perkataannya, ini perkataan ni ialah perkara yang dia menyampaikan. Dimaksud dengan perkataan tu ialah perkara yang dia menyampaikan. Maka jikalau dusta fusuruh itu, maka jikalau dusta fusuruh pada perkataannya, perkataan yang dia menyampaikan perkara-perkara yang tersebut, dan perkataan dia pada menyampaikan hukum-hukum, pada menyampaikan janji-janji dan lain-lain lagi, nescaya dustalah ini perman, nescaya dustalah ini perman, mana ini perman, telah benar hamba-Ku tadi. Maka ini perman tadi tu yang menempati di tempat yang menempati pada tempatnya oleh mengkarnianya akan mukjizat itu. Perman tadi itu, perman tadi telah benar aku tu yang menempati pada tempatnya, tempat perman oleh mengkarnianya Allah akan mukjizat. Jadi maknanya Allah Ta'ala bagi mukjizat tu seolah Allah Ta'ala perman telah benar hamba-Ku. Kan? Begitu. Jadi Allah Ta'ala bagi mukjizat tu menepati Allah Ta'ala berperman. Macam tadi dah. Sekiranya kalau Rasul itu mendusta, tapi Allah Ta'ala kata benar. Allah Ta'ala jamin kata benar sebab mukjizat tu seolah cakap gitu. Allah Ta'ala bagi mukjizat, Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Rasul seolah Allah Ta'ala cakap telah benar hamba-Ku, kan? Pada maknanya begitu.
Allah Ta'ala mengerniakan akan mukjizat kepada Rasul, seolah Allah Ta'ala bercakap telah benar hamba aku. Jadi Allah Ta'ala cerita katanya hamba dia ni benar. Padahal Rasul itu berdusta. Jadi siapa yang bohong pula? Kalau Rasul bohong, Allah Ta'ala cakap kata benar, itu pun bohong juga. Bila Allah Ta'ala cakap kata telah benar tu, dengan melalui mukjizat. Sebab mukjizat tu diturun, dilakukan mukjizat seolah dia Allah Ta'ala kata telah benar hamba-Ku. Jadi Nabi ni Allah Ta'ala benar, Rasul Muhammad ni benar, Muhammad ni benar, Muhammad ni tak dusta. Tapi sampai masa Nabi Muhammad bercakap dengan orangnya, bohong, betul-betul bohong. Maka membawa kepada apabila Nabi Muhammad cakap bohong, maka Allah pun cakap bohong juga. Sebab Allah kata benar. Tapi Muhammad apabila dia menyampai, dia katanya wajib sembahyang 2 waktu. Contohnya, dia bohong tu cakap tu. Fardunya begitu. Kalau kita katanya, Nabi Muhammad cerita kepada kita yang wajib kita kena sembahyang 2 waktu sehari semalam. Contohnya begitu. Contohnya begitu. Yang puasanya, wajib puasanya 10 hari Ramadan. Contohnya kalau Nabi Muhammad cerita kepada kitanya begitu. Maka kita maklum yang sebenarnya 5 waktu, yang sebenarnya sebulan Ramadan, tapi dia kata wajib sembahyang 2 waktu saja, pagi dan petang contohnya. Wajib puasa 10 hari Ramadan, bukan sebulan. Tapi Nabi Muhammad bercakap dengan umatnya, cakap bohong. Tapi Allah kata, itu benar, itu benar, itu benar. Kan? Nabi Muhammad katanya, puasa sembahyang dalam sehari semalam itu 2 kali saja. Allah Ta'ala pun jawab, turun. Allah Ta'ala pun buat akuan. Itu dah benar. Nabi Muhammad cerita pula, bercuri ni tidak haram. Bahkan sunat. Contohnya. Nabi Muhammad cakap pula, bercuri ni sunat. Allah Ta'ala pun buat penjaminan. Benar Muhammad cakap. Jadi Muhammad dusta, Allah pun, Nabi Muhammad dusta, Allah pun dusta juga. Kalau begitunya. Tapi bukan Allah Ta'ala cakap betul-betul. Mukjizat itulah Allah Ta'ala cakap begitu. Fardunya kalau begitu, maknanya Nabi Muhammad cakap dusta. Nabi Muhammad katanya, orang mati tidak kena azab, tidak ada soal munkar nakir. Orang mati kalau nak hidup balik pun hidup. Kalau siapa tak nak hidup balik pun boleh. Kalau Nabi Muhammad ceritanya begitu kan. Orang mati tidak disoal oleh munkar nakir. Orang mati kalau Allah Ta'ala beri pilih, siapa nak hidup balik pun boleh. Siapa tak nak hidup balik pun boleh. Nabi Muhammad bohong, kita cakap itu, cakap bohong kan. Allah Ta'ala pula benar Muhammad itu. Benar Muhammad itu. Jadi kalau Nabi Muhammad itu bercakap dusta, Allah Ta'ala kata benar, mana Allah Ta'ala pun cakap dusta juga. Begitu. Maka bercakap dusta mendusta oleh Allah, maklum adalah perkara yang mustahil. Sebab tu dia katanya, dan iaitu dusta perman, iaitu dusta ini perman. Kekurangan, itu kekurangan, dan kekurangan itu mustahil atas Allah. Sebab yang wajibnya sifat kamalat, yang wajibnya ialah sifat kamalat, adapun sifat kekurangan itu adalah mustahil. Kita maklum gitu kan. Kita maklum gitu, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan, mustahil bagi Allah bersifat dengan segala sifat kekurangan. Yang mana setengah daripada kekurangan ialah dusta pada khabar. Maka dusta itu mustahil. Maka dusta itu mustahil, maknanya kalau begitu mustahil juga dusta Nabi Muhammad. Lepas tu samalah Nabi lain-lain. Begitulah kita fikirnya. Jadi macam polis itulah. Dia bukan
kerajaan tidak latih dia jadi polis. Sebab tu tidak ada gaji, tidak ada apa. Tapi kerajaan bagi kad kepada dia. Siapa yang salahnya? Si polis tu pun salah juga. Kerajaan pun salah juga. Bagi kad polis kepada orang yang tak jadi polis kan. Orang yang tidak dilatih jadi polis. Begitulah. Bukan sekadar orang itu sajalah. Kerajaan pun salah juga. Sebab dia bagi kepada orang yang bukan. Begitu. Maka kalau Nabi Muhammad tu dusta, Allah pun dusta juga. Maka dusta bagi Allah itu adalah kekurangan. Semua kekurangan itu adalah mustahil. Kalau begitu Allah tak dusta. Kalau tak dusta maknanya benar. Akuan Allah itu adalah benar. Apabila akuan Allah Ta'ala itu benar, maka yang Nabi Muhammad menyampaikan dan Nabi lain menyampaikan kepada umatnya, benar ke semua. Itu jadi pendek katanya kembali kepada apa dia? Mukjizat itulah tandaan. Dalil yang besar katanya Nabi Muhammad itu dan Rasul-Rasul lain lagi adalah benar pada penyampaiannya. Tengok. Dia katanya dan kekurangan itu mustahil atas Allah. Maka mustahil pula lazimnya. Lazimnya maka mustahil pula dusta. Maka mustahillah dusta. Dan sabit lawannya. Dan maka mustahil pula dusta. Dusta segala Rasul itu pun mustahil juga. Dan sabit lawannya. Kalau dusta itu mustahil, lawan dia. Betul, wajib. Dan wajib lawannya iaitu lawannya, lawan dusta tu benar. Itulah. Ini dalil akli. Ini dalil akli yang menunjuk katanya segala Rasul bersifat dengan sifat benar, tidak bersifat dengan sifat dusta sama sekali. Tengok dia katanya kesimpulannya, maka mukjizat itulah dalil. Ni jelas. Maka mukjizat itulah mukjizat yang Allah Ta'ala kurnia kepada Rasul-Rasul dia. Itulah dalil wujub benar. Dalil yang menunjuk kata wajib bersifat dengan sifat benar pesuruh-pesuruh. Mukjizat ni lah. Kenatah dalil. Mukjizat inilah ialah dalil. Dalil wujub, ini dalil yang menunjuk di atas wujub. Dalil wujub, dalil menunjuk di atas wujub benar pesuruh-pesuruh dan istihalah lawannya dan tertegah lawannya lawan benar. Tertegah lawan maknanya dusta tu tak boleh jadi. Istihalah lawannya maknanya apa dia? Lawan benar ialah dusta. Istihalah lawannya ni istihalah lah dusta. Istihalah dusta. Mana dusta itu tak boleh jadi. Tak boleh jadi, tak boleh sungguh. Itulah. Jadi pada katanya raikas dalil bagi wajib benar, dalil bagi sidik itu ialah mukjizat. Dalil itu ialah mukjizat. Cumanya cara mana nak fikir katanya mukjizat tu jadi dalil. Fikir macam tadi. Sebab mukjizat tu ialah pengakuan daripada Allah. Mukjizat tu Allah Ta'ala tak bagi mukjizat, malaikat Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Rasul tu satu hikmatnya ialah nak jadi pengakuan. Untuk jadi pengakuan bagi segala Rasul pada penyampaian mereka. Begitulah. Habis. Sifat yang pertama, masuk pula sifat yang kedua, dan yang kedua amanah. Yang kedua daripada 4 sifat yang wajib bagi segala Rasul, amanah. Arti amanah betul hati. Dia terjemah katanya amanah tu betul hati.
Jadi di sini kita boleh tahu kata amanah tu adalah sifat hati. Kita boleh tahu katanya dengan sebab dia terjemah gitu, maknanya amanah itu adalah sifat hati. Mengikut tafsir yang pertama ini. Dan kepercayaan. Dan kepercayaan. Betul hati dan kepercayaan. Apa dia? Dan iaitu kemaluan. Kelakuan. Dan iaitu amanah atau betul hati kepercayaan, kelakuan. Yani amanah ini atau betul hati itu ialah suatu kelakuan. Kelakuan ini suatu kelakuan yang ada pada dirinya. Kelakuan yang ada pada dirinya, diri Rasul, diri pesuruh. Atau nak rajak pada dirinya, diri seorang pun boleh. Yang membawa kepada, yang membawa kepada. Yang membawa oleh kelakuan itu akan yang membawa oleh kelakuan itu akan ampunnya, yang membawa oleh kelakuan itu akan ampunnya kelakuan, membawa ke arah mana? Membawa kepada arah mana? Membawa kepada sekira-kira melakukan hukum-hukum Allah atas aturan yang seperti aturan yang dipaham daripada tintahnya. Membawa kepada sekira-kira melakukan hukum, menunaikan hukum Allah, menunai atas aturan, atas cara-cara, atas aturan, atas pelaturan yang seperti aturan yang dipaham daripada tintah Allah. Jadi maksudnya begini. Maksud dengan kata melakukan hukum-hukum Allah mengikut aturan yang dimaklum, yang dipaham daripada perintah Allah. Maksudnya apa dia? Cuba kita bilang hukum-hukum itu. Yang wajib, yang sunat, yang makruh, yang haram. Tapi dengan secara besar-besarnya yang disuruh dan yang dilarang. Dengan secara besar-besarnya, dengan secara luas-luasnya, hukum Allah ada dua, kan? Hukum Allah ada dua, satunya disuruh, yang keduanya dilarang. Yang disuruh tu ada kalanya panggil, kalau keras wajib. Kalau suruh tapi tak keras, sunat. Yang dilarang dua juga. Dilarang dengan secara keras, haram panggil. Dilarang dengan secara keras, dengan secara putus, haram kita panggil. Dan dilarang dengan secara tidak putus, dengan secara tidak keras. Apa kita panggil? Makruh atau khilaful aulah. Maka yang disuruh nak kepada mana? Yang disuruh nak kepada dibuat. Yang perkara-perkara yang disuruh tak kira yang wajib, yang sunat, nak kepada dibuat, ditunai. Yang dilarang nak kepada ditinggal. Maklum kan? Maklum. Yang disuruh nak kepada ditunai, dibuat. Yang dilarang nak kepada ditinggal. Walaupun makruh sekalipun nak ditinggal juga sebab larangan. Dia katanya, maka mengikutnya begitu,
Katanya, ya kalau disuruh, nak kepada dibuat. Kalau dilarang, nak kepada ditunai. Maka apabila dia melakukan segala peratur, segala hukum-hukum, apabila segala orang-orang yang jadi Rasul itu melakukan hukum-hukum Allah, mengikut aturan dia. Mengikut pelaturan dia yang dipaham daripada perintahan Allah. Maknanya yang disuruh, dia buat. Benda yang disuruh, dia buat. Benda yang dilarang, dia tinggal. Itu mana melakukan hukum Allah atas aturan seperti aturan yang dipaham, yang kita gerti, faham daripada titah Allah, perintah Allah. Apa maksudnya begitu? Melakukan hukum-hukum Allah atas aturan. Jadi maknanya, kalau hukum Allah masuk dalam bagai suruh, dia buat. Kalau hukum Allah itu ialah larangan, dia tinggal. Yang disuruh, dia tunai, dia buat, dia taat. Dia buat. Yang dilarang, dia tak masuk dekat. Cakap kan? Yang dilarang, dia tak masuk dekat, dia tak buat. Maka membuatkan yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Membuatkan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Kenapa boleh buat gitu? Mesti ada tarikan. Mesti kena ada perkara yang menarik kepada buatkan yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Siapa yang menarikkan kepada itu? Apa benda yang menarikkan seorang kepada buat yang disuruh, tinggalkan yang dilarang? Ialah sifat amanah tu. Sifat amanah itulah apabila seorang kita, tak kira Rasul pun sama, orang biasa pun sama, apabila ada sifat amanah, yang mana sifat amanah ni dia kata suatu kelakuan yang ada kat diri seorang. Amanah itu ialah suatu kelakuan yang ada kat diri seorang, ada kat hati seorang. Kita maklum hati itu raja, anggota sebagai rakyat. Raja nanti mengetah, rakyat nanti tunai. Maka apabila ada kelakuan itu, apabila ada amanah, mana amanah itu ialah satu kelakuan yang ada pada dirinya, diri pesuruh atau dirinya, diri seorang. Ada kat diri, ada kat mana? Ada di hati dia kan. Sebab hati itulah tempat asalnya. Maka kelakuan ini menarik akan ampunnya kepada demikian. Kepada mana? Melakukan hukum-hukum Allah mengikut aturan dia. Jadi maknanya dengan sebab ada sifat amanah ini, membawakan diri dia tu kepada tunaikan yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Sebab tu kalau tidak ada sifat amanah, maka seorang itu tak boleh nak melakukan hukum Allah mengikut pelaturannya. Kalau tidak ada amanah, maka tentu sama sekali orang ini tak akan boleh lakukan hukum-hukum Allah mengikut pelaturannya. Dengan maknanya, kalau tidak ada amanah, benda disuruh, ia tak boleh nak buat. Kalau tidak ada amanah, benda yang diwajib, dia tak boleh nak buat. Apakah lagi kalau sunat? Kalau tidak ada amanah, tentu benda yang dilarang, dia suka nak buat. Kalau tidak ada amanah, benda yang disuruh, dia tak tunai. Kalau tidak ada amanah, benda dilarang, dia suka nak buat, dia buat. Itu kalau tak ada amanah. Sebab amanah ini ialah suatu perasaan di dalam diri, suatu kelakuan yang tertanam di dalam hati seorang. Apabila ada amanah inilah bawa akan ampunannya kepada tunai yang diwajib,
tinggalkan yang disuruh, yang dilarang. Itu dikatakan amanah. Jadi apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga rasul-rasul yang lain sebelum padanya bersifat dengan amanah, tentulah amanah tu akan bawa kepada tunaikan hukum-hukum Allah, melakukan hukum Allah, mengikut pelaturannya. Sebab tu jadi maknanya kalau ada dengan sebab ada amanah ni lah segala perkara yang disuruh oleh Allah, segala rasul mesti tunaikan semuanya. Dengan sebab ada amanah pada hati mereka, dengan sebab itulah segala perkara yang dilarang oleh Allah walaupun makruh sekalipun tak sentuh sama sekali. Tak berlaku, tak dibuat sama sekali oleh segala rasul. Begitu. Jadi maknanya tandaan lah. Tandaan yang menunjuk di atas katanya ada amanah ke hati dia tu mana? Ialah menunaikan hukum-hukum Allah, mengikut pelaturan yang dipaham daripada perintah Allah. Faham kata suruh, dia buat. Faham kata larang, dia tinggal. Amanahlah menarik kepada membawakan tuannya kepada jadi begitu. Sebab tu kita kata, macam mana, pelik kan? Orang ni, segala perkara yang disuruh, apa dia? Orang tu segala perkara yang wajib dia, sunat dia buat ke semua. Segala perkara yang dilarang yang boleh tinggal ke semua. Kita jawab kata macam mana? Tak peliklah orang ni sebab dia ada amanah. Begitu. Bukan maksud dengan kata amanah tu tak menipu saja. Bukan. Bukan maksud dengan amanah tu tak menipu orang. Tak menipu, bukan maksud gitu. Maknanya maksud dengan amanah di sini lazim daripada amanah, maknanya tunaikan hukum Allah mengikut pelaturan. Maknanya yang wajib dia buat, yang dilarang dia tinggal. Pendeknya begitu. Buat benda larang tinggal, buat ke benda disuruh tinggal benda larang, itu masuk kata orang muttaqin. Tak apalah. Jadi maknanya itulah yang kita panggil kata amanah. Ialah suatu kelakuan. Maknanya suatu kelakuan sifat itulah. Tapi amanah dia katanya kelakuan. Suatu sifat yang ada kat diri seorang, kat diri Rasul, yang ada pada hati dia. Maka kelakuan inilah, amanah inilah membawakan orang yang mempunyai amanah kepada tunaikan melakukan hukum Allah mengikut pelaturan yang dipaham daripada titahnya. Kenapa dia katanya seperti aturan yang dipaham daripada titahnya? Memanglah yang wajib kita faham kata wajib, yang sunat kita faham kata sunat. Sebab yang Allah Taala wahyu kepada Nabi, yang Nabi menyampaikan kepada kita, mesti kena guna faham untuk boleh kita nak tunai. Sebab tu aqimus salah, apa kita faham? Faham kata disuruh kita solat. Dia kena faham gitu. Sebab Allah Ta'ala dia tak cakap betul-betul, tak cakap wajib atas kamu sembahyang 5 waktu. Dia tak cakap begitu. Dia tak cakap katanya wajib atas kamu puasa bulan Ramadan. Tak wajib katanya, dia tak cakap kata wajib di atas orang kuasa pergi haji. Dia cakap lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Mana perkataan wajib di situ tidak ada. Jadi kita faham kata wajib. Maka kita faham kata larang. Tengok, az-zaniyatu waz-zani, apa dia? Fajlidu. Orang yang berzina itu mesti direjamkan, dipukulkan. Itu faham kata larang. Sebabnya kalau tidak larang, kenapa? Kalau buat mesti didenda. Kita faham gitu kan? As-sariqu was-sariqatu apa dia? Faqta'u aydiyahuma. As-sariqu was-sariqatu
faqta'u aydiyahuma. Orang bercuri lelaki, orang bercuri perempuan tu faqta'u aydiyahuma. Hendak potong oleh kamu akan tangan keduanya. Faham katanya bercuri itu adalah dilarang. Sebab ada dendaan dengan potong tangan. Tu kita faham kan. Sebab tu dia katanya melakukan hukum-hukum Allah atas aturan seperti aturan yang dipaham daripada tintah Allah. Begini faham kata begini, ini faham kata wajib, ini faham kata haram. Maka faham kata wajib tunailah, faham kata larang tinggallah. Begitu. Maka itulah dikatakan sifat amanah. Untuk kita nak tahu katanya apa dia sifat amanah. Itulah makna dia. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu pada katanya mustahil lawannya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يد إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Baba, Assalamualaikum. Terima kasih Abah. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.